Beraksi buat pertama kali di kejuaraan dunia, Ziyong mengawal perasaan gemuruh untuk mengatasi Chico Aura Dwi Widoyo. Kemenangan 21-16 dan 21-10 dalam tempoh 40 minit memastikan Ziyong melebarkan rekod 2 kemenangan berturut-turut ke atas Chico. Ziyong jelas meneruskan momentum daripada penampilan cemerlang di Sukan Commonwealth Birmingham yang menyaksikan dia pulang dengan emas, acara berpasukan dan perak dalam perseorangan lelaki. Dalam perlawanan itu, Ziyong dan Chico terikat hingga kedudukan 8 sama sebelum Ziyong melebarkan jurang kepada 16-10. Namun Chico bangkit mengejar hingga mendapatkan jurang kepada 15-17 sebelum Ziyong kembali tenang dan meraih 5 mata akhir untuk keputusan 21-16. Di set kedua, dominasi sepenuhnya Ziyong yang mendahului 12-2 sebelum Chico mengutip 6 mata untuk kedudukan 8-16. Ziyong kemudiannya hanya menyerahkan 2 mata saja sebelum tamatkan cabaran Chico untuk pusingan seterusnya iaitu pusingan kedua. Permulaan dengan langkah kanan untuk Sementara itu, Liu Darren gagal terus kemarahan selepas tewas mudah kepada pilihan pertama Victor Axelsen dari Denmark. Darren yang dikatakan dibalik kecederaan lutut kalah 2 set 16-21, 12-21 dalam tempoh 42 minit. Set pertama Darren memberi tentangan sehingga kedudukan 16 sama, namun langkahnya terhenti di situ apabila Axelsen kutip 4 mata akhir berturut-turut untuk menang set pertama. Set kedua pula menyaksikan Darren tidak bertenaga dan pergerakan atas gelangan juga terbatas kerana kecederaan justru menyerang mudah kepada Axelsen. First, I think I can get into this World Championship is a bit lucky. Yeah, so I hope I can take this opportunity to play well in this World Championship. Yeah, I try not to give pressure to me. Yeah, so I try to forget about the Commonwealth Games. So this is my new start. I think I'll just try my best. Yeah, for every single point. Ya, pertama dia mainnya ya cukup baik ya. Ya. Mungkin tadi kurang tenang aja pas saat di lapangannya. Ya pastinya musuh di sini ya udah tidak mudah lagi ya. Coba buat kedepannya lebih ditingkatin lagi performance-nya. Ini pula aksi bergu wanita yang libatkan Vivian Hu Lim Chu Sin yang berdepan pasangan Jerman Linda Afler Isabel Lohau. Set pertama agak seimbang di antara dua pasangan ini dengan masing-masing saling mengejar mata. Walaupun pasangan Jerman kerap kali tunjuk aksi yang bertenaga, namun Malaysia lebih licik dalam mencuri mata dan akhirnya menang set pertama 21-17. Di set kedua, skrip yang sama berulang semula apabila keduanya kerap samakan kedudukan. Namun Malaysia tampak lebih yakin untuk lebarkan jurang 15-12. Malaysia terus menguasai gelanggang dan menyekat peluang Jerman kali ini ambil kesempatan atas kelemahan mereka untuk terus dominasi 17-12. Semakin selesa dengan corak permainan yang lebih teratur, Malaysia bijak mendominasi perlawanan dan menang straight sets 21-15 dan terus catatkan kemenangan ke atas pihak lawan mereka. Dan paling terbaru, perseorangan sandaran Li Zijia penuh dengan fokus ketika turun beraksi di Tokyo menentang wakil Perancis Bryce Levedes. Zijia mengambil keputusan untuk tidak menyertai Sukan Commonwealth Birmingham bagi menumpukan perhatian dalam misi menjadi pemain Malaysia pertama muncul juara kejuaraan dunia, benar-benar tidak membuang masa dengan kesilapan mudah dan pantas menang set pertama 21-9 dalam masa 15 minit sahaja. Kejutan yang pernah dilakukan Levedes di kejuaraan dunia Glasgow pada 2017 dengan singkirkan Datuk Lee Chong Wei saat pusingan pertama maupun ketika disingkirkan di suku akhir terbuka Thailand pada 2019 olah mahu dipadam Zijia dengan terus-terusan mengasak lawan berusia 36 tahun itu yang dilihat cuba mengheret permainan ke set penentuan. Kali ini, Zijia juga pilihan kelima kejuaraan tidak menggunakan Levedes bermain lebih daripada 30 minit sebelum tenang mengesahkan kemarahannya ke pusingan kedua menerusi kemenangan 21-13 di set kedua. 21-9, 21-13. Well, so far I think I'm feeling quite good, and yeah, like I said, it's been a while since I'm back to the court, so I'm quite excited. Yeah. Well, I've been skip the Commonwealth Games as well to really prepare for this World Championship because we all know that Malaysia haven't have this title, so. Yeah, like I said before, I want to be the first one who really get this title. Yeah. Okey, cahayalah Zijia. Okey, dalam perlawanan tumpuan untuk perseorangan lelaki yang berlangsung hari ini, kita lihat pilihan keempat kejohanan Chu Tianqian dari Taiwan diajak beraksi 3 set sebelum mengesahkan kemenangan ke atas Sai Pranit dari India.
Itu juga pilihan ke-6 dari Indonesia, Anthony Ginting yang bangkit di set kedua untuk mengesahkan kemarahan dalam 3 set. Okey, bukan sekadar laporan, kita nak bersama dengan legend iaitu Roslyn Hashim yang dia akan bawakan kita analisis lebih terperinci lagi, Dayang, kan? Yes, betul. So kita of course nak mulakan dengan hot news, hot topic untuk hari ini ya Su. Kita mulakan dengan siapa pilihan Su? Ya. Sebelum tu boleh dengar Roslyn? Boleh dengar clear, jelas? Yes, boleh. Alright, terbaik. Kita nak mulakan dengan siapa lagi kalau bukan Lee Zijia. So far kita dapat lihat permainan Zijia in control, tak banyak kesilapan yang dilakukan oleh Zijia, tak ada kesilapan berulang yang dilakukan. So far so good. Bagaimana pandangan Roslyn? Ya, bila kita tengok memang bukan saingan lah kalau kita tengok pada Lizija bermain dengan, walaupun kita tahu Bryce Liverdes seorang pemain yang berpengalaman dalam kejohanan, tetapi kita lihat bagaimana penguasaan gelanggang yang ditunjukkan oleh Lizija dari awal sehinggalah tamat permainan di game yang kedua. Kita lihat banyak unforced error juga yang dilakukan oleh Bryce Liverdes atas tekanan yang diberikan oleh Lizija. Betul. Memang nampak dia agak stres sikit bila jumpa Zijia tadi, kan? Betul. Dan seorang lagi nama yang jadi tumpuan kali ini adalah of course Eng Zeyong selepas persembahan dan juga pencapaiannya di Birmingham. So dia berjaya untuk menang dalam perlawanan menentang pemain Indonesia yang of course adalah favourite sebenarnya dalam pertemuan ni. Apa komen Roslyn? Adakah ini good start untuk pemain muda bernama Zeyong ni? Ya, sudah semestinya satu permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Eng Zeyong kerana beliau dapat menewaskan juara Malaysia kita yang baru-baru yang menjuarai di Malaysia, dan satu permulaan yang baik untuk Eng Zeyong walaupun kita tahu Chico Aura ni pemain yang juga sedang meningkat naik, tetapi satu keputusan yang baik kerana Eng Zeyong menewaskan beliau dengan straight game. Ini satu permulaan yang positif yang ditunjukkan oleh Eng Zeyong, dan juga kita pun dapat melihat dia masih lagi membawa keyakinan yang beliau ada ketika di Commonwealth. Jadi beliau masih lagi dapat mengekalkan momentum performance beliau itu. Ini yang harus diberi tumpuan oleh Eng Zeyong untuk ke peringkat. Memang boleh nampak kan dia tinggalkan Chico tu dalam jurang yang agak besar juga ada, kan? Okey, tapi situasi yang sedikit berbeza dengan senior iaitu Liu Darren yang kita tahu daripada awal lagi memang dah diundi menentang dengan jagoan iaitu Victor Axelsen. Memang kita tahu agak sukar dia saat persingan pertama, mungkin belum panas lagi tapi dah jumpa dengan lawan yang agak kuat. Tetapi daripada segi keseluruhannya, mungkin Roslyn boleh bagikan rumusan persembahan yang ditunjukkan oleh Liu Darren. Ya, walaupun beliau sendiri pun mungkin mengetahui harapan tu tidaklah begitu tinggi kepada beliau. Tapi apa yang saya lihat persembahan beliau, permainan beliau mencuba sebaik yang mungkin, kerana beliau sendiri pun mengakui yang memang satu laluan yang sukar kerana bertemu juara bertahan dan juga sudah semestinya juara dunia, nombor 1 dunia, juara Olimpik, dan satu tugas yang berat. Tetapi kita juga dapat melihat effort yang dilakukan oleh dia mencuba sedaya upaya. Mungkin di game yang kedua tu sudah mula nampak agak perlahan permainan beliau, mungkin dari segi faktor kecergasan beliau dan juga sudah semestinya faktor persediaan beliau yang mungkin belum berada di 100% punya persiapan. Okey, dan kita sebenarnya tak adalah nak mengkritik sangatlah persembahan Liu Darren tu, sebab kita tahu dia ada masalah kecederaan. So walaupun first set dia boleh je sebenarnya berikan tentangan, so tak apa. Kita nak tanya jugalah tentang women's doubles di mana Vivian dan Chusen mereka berdepan dengan pasangan dari Jerman. Tapi at first nampak macam mereka struggle juga, Roslyn. Kenapa ada struggle tu? Bukankah mereka sepatutnya lebih bersedia, lebih menguasai perlawanan tu since awal lagi?
Mungkin faktor kadang-kadang apabila walaupun kita lihat atas kertas mungkin kita adalah pasangan yang favourite untuk menang, mungkin orang cakap mudah, tetapi dalam permainan yang berprestij yang tinggi seperti World Champ ni, kadang-kadang pemain-pemain yang pilihan juga ataupun boleh tewas di pusingan yang pertama kerana mungkin keadaan, mungkin mereka belum lagi sesuai dengan environment, suasana, gelanggang dan sebagainya, dan sudah semestinya tekanan tu of course ada kan. Yes. Tetapi perkara-perkara begini yang sebenarnya banyak memberi efek kepada diri mereka sendiri. Walaupun kita tengok memang di awal permainan tu agak sengit, tetapi selepas itu mungkin mereka dapat melepasi tekanan-tekanan yang sebelum ini, yang pada permulaan permainan. Jadi mereka dapat menguasai permainan sehinggalah mereka menang di game yang pertama dan juga di game yang kedua. Itulah kita mengharapkan wakil-wakil negara yang masih lagi dalam perjuangan dalam kempen kali ini akan terus memberikan persembahan terbaik. Kalaupun mereka terkandas, tapi at least mereka dah memberikan persembahan terbaik kan? Yes. Okay, terima kasih Mak Roslin. Thank you. Alright. Jumpa lagi. Lama lagi sebenarnya kejuaraan dunia ni kan. So kita mungkin akan jumpa Mak Roslin lagi untuk Nadia Arina. Dia lagi macam-macam. So kepada anda semua, pastikan terus bersama dengan kami di Astro Arena sehingga final yang dijadual pada Ahad. Anda boleh juga saksikan di Astro Super Sport 4.